Kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Menjaga susila ibu bapa adik abang. Apabila berdua, carilah tempat yang terang agar tidak pula mencoba aksi yang terlarang. Boleh pandang-pandang, Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang. duduk renggang-renggang, Duduk renggang-renggang. oh betambah sayang, Oh betambah sayang. biar malu-malu, Biar malu-malu, biar segan-segan, biar segan-segan. kerana malu itu perisai orang beriman. Kita sambung cerita kalau kamu berdua, aku yang ketiga. Aku penambah perasa, akulah pendarap nafsu serakah. Hai teruna bikin perangai selampau, hati si darah kata tak apa. Berani buat terima pada, kalau tak sedia ucap syahadah. Boleh pandang-pandang, Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang. boleh pegang-pegang. Duduk renggang-renggang. Rapat-rapat, Oh betambah sayang, nanti confirm dapat. biar malu-malu, Jangan malu-malu, biar segan-segan, jangan segan-segan. kerana malu itu perisai orang beriman. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gelak-gelak tadi tu? Waalaikumsalam. Saya dengar hahaha. Siapa tu? Dia tetamu kita ni kot. Oi, ya Allah. Pagi-pagi dah ramainya ketok-ketok, kat ah. sini. Nak buat parti malamlah sikit. Pagi lagi ni. Tak boleh lah. Kita sekarang COVID lah. Tak boleh macam parti. Oh, tak boleh, So, eh? kita jemput ke Borak Kopi Tiam untuk parti kat sini. Wah, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menonton di rumah dan yang sedang menonton kami di media sosial. Selamat pagi. Ya, selamat Hari pagi. ini merupakan hari Ahad. Hari yang begitu ceria dan hari ini kita bawakan kepada anda sebentar tadi Kalau Berpacaran daripada Anson Stomper. College Community Tok Intan. Dah jauh Wah, tu. jauh Jadi ramai. kita hari ini sebenarnya Faizan kita Nah. banyakkan kongsikan berkenaan tentang muzik kan. Perjalanan orang macam mana dalam berkarya, macam mana pula daripada barang-barang macam ni boleh jadi pula dia katok-katoknya untuk bermuzik-muziknya. Yes. Adakah boleh jadi pendapatan ke dan sebagainya. Tapi bukan itu saja sebab macam-macam lagi nak kongsi. Jadi siapa yang sedang menonton di TV3 Borak Kopitiam dan semua di Facebook Borak Kopitiam, jangan lupa untuk bagikan korang punya komen. Bagi apa punya perkongsian lah. Saya pun pandai main gitar-gitar ni. Bolehlah komen apakah cara nak bermain gitar. Saya sekejap lagi nak main gitar sekejap lagi. Faiz boleh main gitar? Wow, terus promote nak main gitar. Saya tak pandai main gitar. Saya cuma tahu menghargai muzik je. Tapi sebelum itu kepada anda yang berada sekarang ni berada di rumah, ingat kita perlu stay safe dengan masalah COVID yang melanda dalam kehidupan kita ni yang telah kembali dan kepada mereka yang berada di Kelang yang sekarang ni mengalami PKPDB. Dan anda diminta untuk tidak ke mana-mana dan manakala keluarga-keluarga anda yang berada di luar Kelang juga tidak boleh masuk untuk mengelakkan tularnya COVID-19 ni. Yang sekarang ni kalau kita tengok memang makin menjadi-jadi. Ya, so kita harapkan sebenarnya kalau seandainya siapa yang berada di Kelang, tontonlah kita orang. So, kita orang akan hiburkan, berikan informasi kepada anda. Sebab mudah-mudahan pada hari walaupun kita diperkawal ketatkan untuk kita punya pergerakan, kita Borak Kopitiam sedia untuk berkongsi duka tu. Tapi gembirakan korang pada hari ni insya-Allah. Kan, ini bermakna kalau korang tak ada sesiapa untuk bersembang, anda boleh menghubungi kami dan juga dalam Facebook kami anda boleh type apa sahaja soalan yang anda ingin kemukakan. Dan insya-Allah kami akan menjawab segala soalan anda dan semoga kami dapat menghiburkan anda dan juga wash away your blues. Wash away blues. Yes, of course. Yeah. Bila kita duduk kat rumah ni, dia sangat stres. Macam kita dulu kena masa iyalah. MCO dulu, Faiz ingat lagi. Mati Dan kutuk. pada ketika itu, ramai juga yang telah kehilangan kerja. Dan juga begitu kepada orang-orang yang berada di Kelang. Jangan susah hati, jangan sedih sangatlah. So, selain daripada Kelang, kita juga ada mereka daripada Sabah. Jadi, sama-samalah kita jaga diri kita. Ya, sebab pasal yang kalau kita sedih-sedih tu semua memang betul lah juga sebab tak nafikan bila ada kejadian macam ni kita akan rasa Panik. Kita Betul. akan risau. Semua dah pergi kedai-kedai beli borong makanan semua dah. Especially roti. Roti, beras semua dah panik. Tapi harapnya tidaklah.
kita akan tenang, kita jaga kita. Pentingnya kita Tapi apa yang berlaku baru-baru ini di Kelang, saya rasa kemungkinan besar sebab panik. Sebab itu Majlis Agama Kelang telah mencatatkan sebuah rekod yang terbaru, iaitu pada satu malam seramai 118 pengantin telah pun berjaya diijab kabul. Luar biasa. 118 pasangan Betul, dan ramai. dikatakan mengikut jabatan tersebut, dia orang pastikan supaya mereka semua dijab kabulkan sebelum jam 12 tengah malam. Dan yang paling menarik sekali, ia berlaku pada malam Jumaat. Dan bila ditanya, orang yang buat post ini mengatakan bahawa itu adalah arahan daripada pejabat agama untuk mereka semua dinikahkan pada malam itu juga sebelum kira benda-benda lagi masalah berlaku lah. Ya, sebab siapa yang nak bersendirian tanpa pasangan kalau waktu tu COVID ni semuanya kan. Itu bukan masalah dia. Itu bukan masalah. Masalahnya benda yang elok patut kita segerakan. Pernikahan itu sebenarnya disegerakan. Betul. Kalau kita ikutkan, ini adalah merupakan satu tuntutan dalam agama kita. Yang Rasulullah SAW pernah berkata, kalau siapa yang takut untuk berkahwin, maknanya dia bukan daripada golonganku. So apatah lagi benda yang perlu disegerakan adalah salah satunya pernikahan. Of course. Dan baru-baru ini juga di Malaysia kita telah orang kata boleh celebrate dah satu kegembiraan sebab ada satu pengarah seni ataupun pelakon yang dulu kita membesar dengannya, yang saya memang ada tengok filem-filemnya, iaitu Joseph Gordon-Levitt. Yang baru-baru ini dia telah mengeluarkan satu kenyataan di media sosialnya untuk mengajak siapa yang ingin kolaborasi dengannya, dan baru-baru ini salah sebuah syarikat orang kata production telah pun mendapat perhatiannya dan mereka telah pun bergandeng bahu untuk menerbitkan This Is Malaysia. This Is Malaysia. Daripada sini pun sebenarnya kita cukup terharu sebenarnya penghargaan daripada orang luar memberikan penghargaan kepada Malaysia, dan di sini diletakkan puisi sebenarnya. Puisi dan letakkan gambar-gambar daripada seluruh sekitar Malaysia, daripada Sabah, Terengganu, daripada Johor, semua negeri dia pelusuk Malaysia yang memiliki gambar-gambar yang cantik-cantik, diletakkan musical yang cantik, dan langsung ini adalah puisi yang disampaikan oleh beberapa rakyat Malaysia sendiri yang dikumpulkan dan mereka yang melantarkan puisi ini. Ini satu penghargaan yang boleh cukup. Dan kepada anda yang menyaksikan video ini, dia adalah satu video yang sangat subjektif, walaupun ada daripada kita yang beranggapan bahawa ini adalah satu video biasa. Tapi kalau mereka yang berada di luar negara, ini adalah satu negara yang kita boleh banggakan kalau kita tengok dengan landscape, dengan kawasan sekitar, dengan segala alam dan fauna yang memang orang kata memang terbaiklah Malaysia ni. Betul. Bila lagi-lagi pula bila suasana rakyat Malaysia itu sendiri, muka wajah-wajah orang Malaysia sendiri sedang makan, berjalan di alam sekitar kita pun subhanallah. Ni cantik tu, mesti Broga tadi kan. Saya pun tak banyak tempat yang pernah saya pergi ni. Cuma saya agak macam terkejut dengan footage-footage yang ada dekat sini. Memang orang kata video ataupun kamera ni dia berdasarkan orang yang di belakangnya, dan bagaimana dia nak portray gambar tu, dan bagaimana gambar itu memberikan satu maksud. Mungkin bagi kita rasa gambar itu gambar biasa, tetapi bagi orang yang betul-betul mendalami seni, ini gambar ni dia ada message yang tersirat. Lebih kurang macam tu. Dan cerita tentang seni pula. Seni ni dia ada macam-macam jenis seni. So macam tadi kita ada seni fotografi, seni videografi, dan sekarang ni kita nak bercerita tentang seni muzik. Bak kata P. Ramlee, irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Tapi kalau hari ini kita dapat tahu pasal buskers kan? Yes. Dan sekarang ni kita nak saksikan sebuah VT daripada kumpulan buskers yang telah dikompalkan oleh wartawan hiburan kita. Kongkong, macam biasalah Kongkong. Jom kita saksikan. Tengok tu. Muzik adalah salah satu irama yang paling dekat dengan jiwa seseorang. Begitu juga dengan buskers. Apabila sebut sahaja perkataan buskers, pasti yang terlintas di fikiran kita adalah nyanyian di jalanan. Tapi, tepatkah telahan itu? Untuk pemahaman yang tepat, sebenarnya buskers adalah pemain yang menjalankan aktiviti busking. Busking adalah apa saja persembahan bakat yang dipertontonkan kepada publik dan dia menerima sumbangan penghargaan daripada orang ramai. Dan itu adalah busking. Dan pemain busking itu adalah busker. Dia boleh sampaikan apa saja jenis bakat. 4 darah duduk di tepi sungai.
wah menyanyi pula kita. Okey, bila sebut pasal perkataan menyanyi ni, ada orang suka menyanyi melalak macam ni lah kat tengah-tengah jalan ni. Ada orang suka menyanyi dekat dalam kereta. Ada orang suka menyanyi dekat tepi jalan. Ini salah seorang penyanyi baskers. Kak boleh tak ceritakan macam mana minat menyanyi sebenarnya? Nama saya cuma tahulah Abot, ABOT, Abot. Saya mula kerjaya saya sebagai recording artist 1996. Tapi minat saya menulis lagu, sekolah rendah lagi umur 13 tahun. Dan lagu Cama tu adalah lagu saya yang pertama saya cipta, saya ilhamkan pada umur saya 13 tahun. Saya memang daripada born to be dah cakap dengan arwah mak, dengan ayah, I'll be singer. I want to be a singer. I want to be a singer-songwriter. Alhamdulillah lah, Allah capaikan impian saya lah. Lagi satu, saya suka basking ni. Saya dapat menyanyi ataupun berkarya dengan karya-karya yang hebat. Basking ni, dia bagi saya satu ruang yang saya venture. Saya sukalah. Dia satu platform luahkan minat pasal berkarya ni kan. Ada yang tengah throwback ke tu? Meskipun dalam fasa pandemik COVID-19, ia bukanlah penghalang untuk golongan ini terus berkarya. Sewaktu tak boleh basking langsung, memang kesannya sangat-sangat kuat lah. Kita menggalakkan basker untuk membuat online basking. Cuba explore melalui digital yang mana masing-masing ada social media, Facebook dan sebagainya. Dan kita suruh diorang buat rakaman dekat rumah, live di rumah dan appear nombor akaun dan sebagainya. Itu salah satu aktiviti yang kita baru nampak idea bila ada COVID ni sebenarnya. Ada tak manfaat? Mesti ramai berkeinginan untuk menjadi baskers kan? Mungkin ini salah satu tips yang boleh digunakan. Yang mana menghasilkan pendapatan di jalanan, perlulah lebih kreatif, berilah karya yang sempurna. Jadikan diri anda sendiri. Kalau pemain gitar, kalau penyanyi, lontarlah dengan satu keikhlasan. Keikhlasan yang membuatkan pendapatan kita akan lebih lagi. Kalau tak percaya, cuba kita berkarya dengan ikhlas, pendapatannya akan dia datang. Rezeki itu janji Allah. Setuju? Yang pasti di setiap kepahitan itu ada kemanisannya. Yang penting, apapun muzik atau seni suara yang anda suka, layan je. Itulah dia sedikit serutan kepada anda semua. Dan sebelum saya terlupa, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia yang telah kita celebrate semalam. Dan itulah kenapa kita nak cerita pasal kesihatan mental apa semua. Sebab sekarang ni dengan dunia penuh pancaroba ni, kesihatan mental kita kadang-kadang ada yang bercelaru. Betul. Ada yang stres, ada yang tak tahu menanganinya. Betul. Tapi bagi saya, antara salah satu cara yang kita boleh deal dengan kesihatan mental kita adalah melalui muzik. Sebab saya percaya muzik boleh heal all your mental illness. Dan sebenarnya ikutkan, Faiz, kalau nak tahu sebenarnya ikutkan kajian daripada World Health Organization mengatakan sebenarnya pada tahun 2020 akan dijangkakan sebagai anxiety, depression merupakan penyakit top 3 di dunia. Serius. Dan benda ni adalah satu perkara yang sangat serius sebab bila kita cerita tentang anxiety, dia akan mengakibatkan seseorang itu bertindak daripada luar kawalan. Sebab kadang-kadang dia terlalu stres, dia tak tahu apa nak buat kan, dan dia tiba-tiba rasa macam wow, what's going on, what is this. So hari ni kita nak bawakan kepada anda satu kenangan yang mungkin akan mengusik jiwa anda. Masa sekolah macam ni Anwar cakap tadi, masa zaman sekolah. Zaman sekolah dulu dengar lagu ni. Kita orang member duduk menyanyi lagu ni je. Nak tahu lagu apa? Dia Jasmita. Itulah dia. Sekarang ni kita persembahkan Izzat Lazim. Bungaku dan terpesona dengan senyuman dan lirik kamu membuat aku telah jatuh cinta. Jasmita, mungkinkah dikau gadis yang ku cari dalam jadaku, selalu terbayang mimpi-mimpi hingga terbawa di dalam lenaku. Andainya dirimu sudi menerimaku, kan ku mahkotakanmu di hatiku. Biarpun berduka rintangan yang melanda, aku kebangganya untuk memilikimu.
banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Tak ragu mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku tak di atas batas, cintaku dengan yang sama. Tak perlu dicari, aku yakin ada jawaban. Sama lupa semua, hingga tiada orang terluka. Kita guna berdaya janji terikat setia, masa berubah segala, kini akan berlalu. Ku tak mahu mereka tertawa. Itu dia. Kalau pagi-pagi kita dengar nyanyian macam ni. Itulah kan? dia Ah. daripada El Coro Choir. Adakah kita El Coro sebenarnya Assemble lah. kita kena bercakap macam ni? Tak payah. Tak perlu kau. So El Coro Assemble. So dapat daripada Avengers. Avengers Assemble. boleh dengar kan? Anda Dahsyat. forever. Bila suara-suara macam ni, punya ni independent music vocal team sebenarnya kan. Yes. Tapi Kita apa yang paling dengar penting? macam-macam ni. Apa yang paling penting, mereka adalah juara untuk satu pertandingan untuk virtual Yeah. choir, dan ini merupakan lagu yang telah dipertandingkan. Tahniah kepada mereka. Woo. Tapi Nampak nak tahu muka pasal bangga. siapa yang mengajar sebenarnya? Choir ini diketuai oleh Cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq. Mengajar kita orang lah. I see. Jadi itulah dia tetamu yang patut dah sampai. kita jumpa, iaitu guru kepada kumpulan choir ini, Cikgu Syafiq. Wih, terus karakter. Assalamualaikum. Cikgu Syafiq, kita Tukar. di sini. Okey, Cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq. Sebelah. Okey. Cikgu Syafiq sebenarnya nak tahu kan, kalau saat ni kalau nyanyi ni satu soalan, memang kena buka mulut macam adakah ini cari ke memang itulah dan nyanyi dia. Kerana ianya choir, jadi pasal kita kena berapa ramai pun kita kena bunyi dia satu. Jadi semua orang bunyi dia harus sama. Supaya kerana bunyi frekuensi kan, orang yang di audience tu mendengar bunyi yang lain. Jadi kita kena form bunyi supaya jadi jadi supaya dapat satu bunyi. So bunyi satu tu kita tolak pergi. Okey, sebelum kita pergi ke soalan yang lebih serius, Cik. So macam mana choir ni terbentuk? Adakah ini satu mix and match daripada student-student yang datang kepada cikgu? Mereka ni semua adalah bekas-bekas pelajar UiTM, ada yang dah graduate, dia orang semua bekerja sebagai ada yang sebagai guru muzik dan sebagainya. Jadi cuma kita isi masa lapang untuk berlatih kerana mereka minat
menghadiri latihan. Choir kena minat hadir latihan. Kalau malas latih, tak jadi choir. Nampak kan dah rasa aura Tapi cikgu tu besok. Dah rasa masa dia kata kalau tak latih, dia pandang sana. Tak ada latih orang saya. yang ponting. So mereka adalah orang yang rajin. Okay. So, tapi Faiz lagi satu, vokal Cikgu Syafi pun bila tak, kalau dia tak datang latih, dia dah strict kat situ. Okay. Tapi Cikgu, saya nak tanya, kalau seandainya selain daripada menyanyi, adakah Cikgu pun ada ajar vokal yang lain ke? Ada, banyak. Banyak? Vokal untuk broadcast voice. Wow. Ya, betul. Untuk suara Mengeluarkan suara pengacaraan. bass. Adakah suara saya Suara sedap? anda pengacara kan, pengacaraan betul. saya ada buat. Leadership voice pun ada untuk menyanyi itu. Leadership? Yes, leadership untuk politicians yang nak bagi ucapan pada guru, lecturers yang bercakap dalam kuliah, 100 pelajar dalam satu kuliah. Bagaimana nak menggunakan speed yang bagus, pitch yang baik, projection yang bagus supaya murid tak tidur. Betul. So contohnya bila cara cikgu cakap ni kita ada satu arah yang menakutkan. Apa nak So takut? don't mess around. No, it's just the pitch saja. Itulah kata That yang one. perlu diajar. Okey, kita kembali kepada muzik kita. So rata-rata mereka merupakan daripada background yang berbeza dan Background yang memang semua ada background music. dan memang ada background And muzik. boleh ada background vocal. Wow. Kalau kita tak ada, Nanti dululah. Itu nanti dulu. Datang Okey, sekarang dulu. kita cerita tentang Jangan. choir ni. So Jangan bermakna sembanglah. mereka meminati muzik dan mereka boleh menyanyi, ada bakat. Jadi Boleh kenapa nyanyi. mereka berjumpa dengan cikgu? Apa yang Tak ada, mereka diorang cuba ni cari memang, dalam tak. Mereka ni asalnya, kadang-kadang bila saya ada terlibat dengan reality show, so saya akan panggil students untuk perform. So choir bermula 4 suara, 5 suara. So tengok macam budak ni boleh lah. Lepas tu kita combine kan, jadikan satu group yang banyak, yang ramai, and then kita sign up pergi competition. Itulah, so kita it's a project, special project. ni pun kita ada tunjukkan ni kelas vokal. Hafiz pernah belajar dengan cikgu juga kan? Ya. Hafiz ramai lah sebenarnya, bukan Hafiz saja, ada Fatah Amin pun saya pernah dengar dia belajar dengan cikgu ada. Ramai-ramai. Tapi Sebab kalau kita perasan dia ni, apa yang diorang akan belajar sebenarnya waktu kelas? Yang pertama sekali, vocal muscles dulu. Saya kena develop muscles dia untuk dia nyanyi 3 atau 4 minit pada hari kejadian, jangan salah. Okey. So sebab mereka penyanyi jadi tidak boleh salah. So saya latih mereka dalam masa mental, physical. Make sure muscles dengan mental pun fit untuk 3 minutes, jangan salah. Okey. Kalau kita tengok video tadi tu, dia adalah salah satu mungkin dalam kelas cikgu kan. So cikgu juga ada mengajar pelakon-pelakon sebab ada projek terbaru yang tentang persembahan kan. Lebih kurang. Apa tu? Okey. Dengan Fatah Amin. Apa semua. Fatah tu lagu, belajar lagu Oh, nyanyi. dia belajar lagu. Yes. So, kalau ikutkan orang yang ada vokal, dia belajar untuk memperhebatkan lagi lontaran suara ataupun vokal dia. Jadi kepada mereka yang tak ada bakat ataupun tak ada background music macam saya. Okey. Macam budak-budak lah. Saya ada kelas budak-budak juga. Saya kena masuk kelas budak-budak. Tak adalah. You lambat lah. Okay, maknanya music ni is something yang you have to do daripada kecil. Kalau you tengok orang yang menyanyi pun dari kecil, dia memang nyanyi dari kecil. So kita kalau dapat dia penyanyi yang hebat tu maknanya dari kecil dia dah mula menggiatkan diri dia dalam pertandingan ke pidato ke benda-benda yang seni. So saya juga ada kelas untuk children di mana kadang-kadang bila saya rasa students, parents hantar anak-anak untuk tak tahu apa tujuan. Okey, untuk Dia hantar je. sekadar mengisi masa lapan hari Sabtu, ayah buat apa? Saya hantarlah pergi kelas ni. Saya hantarlah pergi kelas tu. So saya sebagai guru, saya kena guide. Yes. Tengok pula umur dia. Saya kena guide parents. Sebab bukan semua parents yang ada background music, dia tahu apa-apa, tak tahu pendidikan ni bagaimana. So saya perlu guide dan ambilkan examination. So dia ada, sebab nyanyi ni kalau dia daripada yang datang pada kita, kita akan bagi graded examination lah, certificate. Not from me but from London lah, ABRSM ada board dia. Wow. So dia kena datang exam, ada sijil. Dan itu daripada situ at least pun dia habis complete 5 grade. Kalau betul-betul berminat selepas SPM, campur dengan keputusan SPM tu dengan sijil yang ada at least pun grade 5, boleh masuk mana-mana you untuk diploma course. Wow. Kira macam bukan
bukanlah belajar muzik ni biasa-biasa macam konsert kelas itu saja. Memang adanya dia memang ada standard sijil kemahiran dia. Dia memang ada sijil kemahiran dia yang boleh diambil daripada umur seawal yang boleh lah 5 tahun, 4 tahun. Sebab satu cikgu, adakah sebenarnya bila kita dah dapat semua tu, accreditation as a qualification, dia dah boleh jadi di sumber pendapatan lah? Kalau nak cakap sumber pendapatan, kena habiskan degree diploma baru jadi sumber pendapatan. Okey. Ya tak? Okey. Kalau lihat daripada sudut vokal sendiri, kalau you mahir, either you jadi guru, pensyarah ataupun Coach. Wow. Coach. Banyaklah. Oh, ramai sebenarnya. Banyak Patut kita lah. tanya kepada mereka. Apa Composer tu sebenarnya? music. Itu maknanya dia punya master in music, apa-apa instrumen Ini yang memang dia. totally vokal Kalau saja. vokal, you boleh jadi guru, you boleh jadi coach untuk voice over. Okey, Voice over. You boleh dapat duit tau voice over. Tahu. Dibayar betul. 1 saat tau. RM berapa 1 saat harga Okey, dia. tapi suara yang macam saya ni, pitching yang macam saya ni, I don't have that bass yang wow, what's up? Tak convincing lah orang kata macam. Tak convincing. So, bagi saya- rancangan kanak-kanak okey. Kanak-kanak, anak-anak sebab dia Ceria, kan? Hi Peach. Yes, kan? of course. Sebab tu bagus. saya buat rancangan pagi sebab dia nak bagi orang wake up. Kalau saya, Wake up in the morning. Wake kalau up in the saya, morning. cikgu, apa yang cikgu boleh ajar pada saya untuk try dulu? Ada ke? You ni I nak betulkan, you main kelas lah. I betulkan first. Ya. Posture, muka dulu. Betulkan Ni, muka. ni rahang ni nak buka kan. Buka rahang. Bukan cermin mata tukarlah nak. Bukan Sebenarnya, Bagi style sikit. Jangan saya buka je nanti pengsan. Tak mungkin. Okey, tak, so tak. kepada mereka semua yang mungkin nak hantar anak mereka seperti yang cikgu tadi wawarkan, macam mana kalau nak hantar ke kelas cikgu? Adakah boleh perlu ada macam screen test? Tak payah. Tak payah, lah. mana zero pun tak apa? Budak-budak as long as dia minat. Perasap itu lah. Datang je, boleh DM saya di Instagram, no problem. Cuma saya rasa sekarang saya nak cakap sikit pasal pendidikan. Pendidikan Okey, sambil-sambil muzik tu kepada di zaman orang boleh sekarang tengok. ni lebih mudah saya rasa sebab dia tak macam dulu yang mana parents hantar paksa anak pergi. Pergi belajar piano, pergi belajar violin. Lepas tu end up setahun 2 tahun give up. Sekarang bila macam suara pendidikan nyanyian tu sendiri, saya dapat pelajar umur 10 tahun yang mereka sendiri nak nyanyi. Yang mereka sendiri adalah penggiat dalam media sosial. Nyanyi kat Instagram. Nyanyi. So daripada situ minat seseorang ni daripada sudut pendidikan muzik pun telah ada sendiri dengan mereka ni semua. Tak payah paksa dah. Betul. Bagi tahu nak apa, suka apa, go. Oh, alright. Jadi sekarang ni kita nak test kumpulan choir ni kembali. So dengan persembahan mereka yang kedua. Jadi terima kasih kepada cikgu kerana Terima sudi kasih meluangkan kerana- masa bersama terima dengan kami kasih. di Borak Kopitiam pada pagi kasih. ini. Terima kasih, Syafiq. Yeah, dan sekarang ni kami tinggalkan anda dengan kumpulan choir El Coro Assemble. El Coro Assemble. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Di dalam senyummu ku dengar rasa kabutmu mengalung benih menggetarkan. Ini dirimu yang selalu
kita dah dengarkan daripada El Coro Ensemble. Satu benda yang kita perlu kagumi lah, sebab satu anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah suara yang boleh ditontonkan berbeza-beza. Kalau muzik, instrumen boleh tapi ini anugerah Allah, kita yang tonkan sendiri kan. Wow. Dahsyat. Penuh dengan kesyahduan. sedap, Cara kau cakap tu, sedap. cara cakap tu memang sangat best. So sekarang ni kita cerita tentang apa yang diperkatakan oleh Cikgu Syafi tadi, iaitu minat yang bermula daripada umur yang sangat kecil. Bermakna mereka telah menunjukkan bakat ataupun menunjukkan minat apabila mereka berada di peringkat usia yang memang muda lah. Kanak-kanak lagi daripada 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dia mungkin seawal 5 tahun. Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu anda bahawa ada beberapa orang ataupun beberapa artis yang telah berjaya sekarang ini bermula karier mereka daripada zaman kecil. So kita ni daripada ni kita tengok Syahrul Anwar ataupun Anwar Zain merupakan seorang penyanyi Malaysia yang terkenal. Kita tengok pada usia 15 tahun, Anwar Zain menghasilkan duet bersama Elina ketika lagu itu yang diminta itu Kain Pelekat. So kita tengok memang zaman ini memang best. So kita perhatikan kalau zaman dulu pun suara Anwar Zain kecil-kecil pun dah sedap dah. Dan seterusnya kalau kita tengok kumpulan ini pernah aktif di Malaysia pada awal dekad 90-an dan mereka menyampaikan lagu-lagu rock Melayu yang kebanyakannya berirama rock lele. Di awal kemunculan mereka, kebanyakan anggota kumpulan masih lagi di bangku sekolah. Antara lagu yang menjulang nama Ika Matra adalah Setuhan Kecundang dan Pusara di Lebuh Raya. Itulah, dan kalau ini antara band-band kalau kita ikutkan kumpulan rock yang mewarnai arena muzik kita suatu ketika dahulu. Dan kumpulan New Boys juga merupakan sebuah kumpulan pemuzik dan penyanyi yang aktif di Malaysia yang menyampaikan lagu-lagu Melayu juga. Kumpulan ini mula bertapak dalam industri muzik tanah air pada awal tahun 2000 sampailah sekarang ni. Ahli kumpulan pada masa itu masing-masing berusia di antara 15 dan 19 tahun. Dan kalau ikutkan album yang telah menjulangkan nama mereka di industri muzik tanah air apabila single pertamanya yang berjudul Sejarah Mungkin Berulang meletup. Tapi kita ada juga ni Sheila Hamzah ataupun Nur Syahila Amir Hamzah mula bergayat aktif muzik ketika berusia 9 tahun lagi dan membuat persembahan di pelbagai tempat musikal ketika kecil. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ada album pertama iaitu Terima Kasih Guru pada usia 10 tahun lagi. 10 tahun ada album dah. Dan merupakan satu-satu penyanyi kelahiran Malaysia dan boleh menyanyi dalam lagu Mandarin. And kalau kita dengar Sheila Hamzah pergilah negara China memang semua kenal. Sebab apa? Dia boleh bertutur. Bakat dia bertutur dan bahasa Mandarin pun menjadi anugerah juga. So ini adalah antara mereka yang bermula karier mereka di peringkat usia yang sangat muda. Dan kita ada banyak lagi band. Kita ada kumpulan Lela, kita ada tadi Elina tadi. Dan sekarang ini dua orang tetamu kita yang kita akan bawakan kepada mereka pun sama daripada kecil orang yang mulakan karier daripada kecil lagi. Tapi sebelum kita berkenalan dengan mereka, apa kata kita lihat video ini dahulu. Rahsia pohon cemara untuk umur ibu masih terselah ayu antara yang menjadi siulan. Siapa yang mendengar lagu kumpulan Exist pasti teringat kenangan mengusik jiwa. Vokalisnya Izzat Lazim memulakan bidang nyanyian menggantikan penyanyi asal Mamat pada tahun 1995 menerusi album Diamu Gunung Berapi. Ketika itu Izzat berusia 16 tahun, masih muda remaja. Biarpun sudah bergelar artis solo, kini Izzat masih aktif menyanyi. Ada yang tidak mengenali Crystal? Kumpulan anak remaja ini menampak di dalam industri muzik tanah air pada tahun 1999. Vokalisnya Muhammad Razlan Muhammad Yusof atau Lan Crystal ketika itu baru berusia 14 tahun. Lebih senang dikenali sebagai Lan Solo, kini dia kembali bersama kumpulan Crystal X. Di studio bersama Izzat dan Lan Solo yang memulakan kerjaya muzik mereka sejak usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Lan? Apa Faizal? Inilah rupa ataupun wajah terbaru mereka pada pagi ini. Salam Izzat Lazim. Macam muda je lagi ni. Dan kalau kita remaja kan. Dan kalau kita ikutkan permulaan karier mereka bermula daripada belas tahun. Macam Izzat 16 Saya bermula pada usia 16 tahun. 16 tahun. Lan
14 plus maknanya baru habis sekolah rendah terus telah diangkat oleh Awi masa tu. Awi? Ya, untuk dijadikan artis di bawah rekod label bawah mereka. Dan kalau kita ikutkan lagu-lagu mereka ni, lagu-lagu anda semua ni memang saya selalu karaoke sebenarnya. Alhamdulillah. Memang itu adalah Nyanyi sikit. Janganlah TV Syafi ada lagi kat sini. Segatlah. Kita mana pandai nyanyi, kita pandai menjerit. Tapi kita nak tahu sedikit secara khusus hari ini kita banyak pasal sembang pasal muzik, pasal vokal. Tapi ini pula tentang anak seni kan. Bagaimana perjalanan sebenarnya career? Boleh guna dengan Izzat? Legend. Okey. Kalau dikatakan perjalanan anak seni ni lah tak semuanya bermula dengan mudah. Kita pun banyak juga perkara yang kita lalui, fasa-fasa yang kita lalui. Macam saya bermula dengan usia yang ialah muda, 16 tahun. Jadi maknanya masa tu kita PMR. Harga PMR kat tempat macam tu barulah kita masuk ke Kumpulan Aziz. Jadi dalam jangka pada masa itu sebenarnya kita masih lagi dengan belajar kan, kita tahu usia kita masih muda. Jadi bila saya masuk dalam Kumpulan Aziz masa tu ada sedikit bagi saya ada sedikit gangguan jugalah dari segi pembelajaran time tu. Sebab saya nak tubuhkan perhatian kepada kerjaya saya sebagai seorang penyanyi sebab anggota Aziz yang lain semuanya memang sepenuh masa memang itu kerjaya doang. Jadi bila saya masuk Kumpulan Aziz jadi saya harus maknanya berkorban, maknanya mengikut apa yang diinginkan oleh Kumpulan Aziz. Maknanya mereka memang 100% dalam bidang ni. Jadi terdasar pengorbanan yang dilakukan oleh mereka dan juga saya rasa untuk apa yang Aziz ada sekarang ni saya rasa memang itu dah cukup berbaloi untuk mereka. Kalau ikutkan untuk Aziz sekarang kita tengok semua muncul dengan Ajainya, dengan Ujang semua kumpulan antara pemuzik yang berbakat sekarang ni. Jadi mana permulaan mereka daripada usia yang sangat muda menampakkan hasil pada masa sekarang ni. Nampak maknanya pengorbanan yang dilakukan untuk menjadi seorang anak seni itu tak sia-sia melalui dengan kerja keras dan juga semangat yang tinggi lah sebenarnya. Jadi macam mana dengan Lan pula? Saya kalau bukan sebab lagi awal ni. Awal tapi tahun lambat sikit lah. Tahun lambat sikit. Exist kot kan. Tapi sebab kadang sama dengan tahun umur. Izzat kata macam memang perjalanan tu memang susah, mesti susah. So apa yang macam antara cabaran sebenarnya yang Lan pernah lalui kan? Kita orang tak ada platform yang macam sekarang. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram dan sebagainya, laman sosial kan. Kita orang rasanya permulaan kita orang mungkin sejarahnya asal daripada keluarga. Mungkin keluarga yang minat bidang muzik, ada kumpulan muzik. So kami lebih terbuka dengan persembahan pentas kenduri kahwin. Ya, betul. Kahwin, hari jadi. Jadilah nyanyi selagu dua, lepas tu orang bagi RM5, RM10 kan. Kat situ dia punya struggle dia tidaklah terlalu orang cakap apa macam kita terlalu fokus on menyanyi dengan cara macam tu, tapi benda tu membawa ke peringkat seterusnya. Maksudnya bila kita dah lebih menanam minat yang lebih mendalam, dapat support pula daripada family, benda tu menjadi lebih serius dan lebih serius. Dan alhamdulillah tingkatan 2 saya ditawarkan dalam kumpulan Crystal ketika itu bersama dengan Awi Entertainment. Tu pun setelah disaring, daripada peringkat family, nyanyi depan family Crystal masa tu, sama ada lulus ke tidak Lan Solo nyanyi masa tu kan. Lepas tu disaring lagi. Disaring dengan Sifu Awi. Dibagikan dengan Sifu Awi. Masa tu bayangkan masa Awi tengah popular, Tragedi Oktober, Ratuku, Menyelam Sari. Lagu Awi sebutir pun tak keluar masa audition tu. Nervous. Itu adalah lagu Exist, Slam, Spring masa tu. Macam tak support pula kan. Agak juga, tapi lepas tu bila dah lulus melalui ujian dengan Abang Awi, lepas tu terus ke seterusnya peringkat recording bersama dengan Datuk Nasir. So bermakna masa nak masuk Crystal bukan Lan seorang lah? Bukan seorang. Ramai juga yang buat audition tu. Mungkin alhamdulillah rezeki banyak kepada saya sampai lulus ke peringkat recording tu, alhamdulillah lah. Kan cuak juga kot, M Nasir kot lepas tu kan. Oi, dia tu bahaya tu. Dia bagi green light, alhamdulillah. Terhasillah album pertama Semut dan Lebah Crystal pada ketika tu. Seragam hitam. Form 2. Form 2. Wow. 99 tu nak bezakan ataupun nak ketepikan antara pelajaran dan juga muzik. Macam mana? Susah. Sebenarnya secara jujurnya memang betul Memang ada sikit kegangan jugalah kita nak memberikan masa. Tapi yang kata apa ialah bagi saya lah, ini semua pendapat peribadi lah. Macam saya mungkin saya ada juga merasa sedikit terkilat juga. Sepatutnya saya rasa mungkin kalau saya belajar, saya rasa saya boleh jadi pergi doktor. Jadi doktor ataupun jadi peguam syariah. Mungkinlah peguam syariah tu. Tapi ialah kerana minat yang mendalam dan juga maknanya saya harus memilih masa tu. Antara saya nak tukar kerja saya sebagai seorang penyanyi bersama dengan Kumpulan Aziz
ataupun meneruskan kerjaya saya maknanya dalam bidang pelajaran. Tapi saya korbankan, maknanya masa saya rasa tak apalah. Maknanya saya dah dalam langkah masuk dalam bidang ni, jadi saya bekalkan semangat dan juga sokongan daripada orang tua, jadi saya teruskan dalam bidang nyanyian ni. Rezeki yang tertulis lah tu. Kita pun tak tahu. Alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang alhamdulillah masih lagi boleh lagi relevan macam sekarang pun alhamdulillah macam Sebut pasal yang sokongan kan. Sebenarnya memang dua-dua Lan dengan Izzat memang dapat sokongan daripada orang tua lah. Memang diorang support. Diorang memang tak ada macam apa ni kecil-kecil nak jadi nyanyi perhati je. Ada ke? Tak, diorang suka je. Hang ada selagi mana ada lubang hampir je. Janji benda ni menjadi senang cerita fokus lah. Kalau kita jadi sebab main-main itulah tak sebab jadi kerana juga. benda itulah membuatkan kami bila walau bagaimanapun dugaan yang mendatang dalam kejayaan kami sepanjang selama ini, kami terus cekal dan kekal memandangkan sokongan yang diberikan oleh keluarga, pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kami tak nak buat bidang ni macam bidang main-main. Mana kami serius dengan bidang fokus dalam kejayaan. Okey, nak cerita tentang orang yang berpengalaman macam daripada zaman 90-an sampai sekarang. So pelbagai cabaran dan yang anda semua kena tempuhkan. Macam sekarang ni, zaman sekarang dengan teknologi yang membangun ni, kalau kita punya minat contohnya dalam menyanyi ataupun dalam bermain muzik, adakah kita patut meneruskan minat itu ataupun kita lebih orang kata memilih kepada belah-belah education, akademik. Sebab sekarang ni kalau kita ikutkan akademik pun kadang-kadang tak diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Pendapat otak-otai ni. Bagaimana dia kan? kalau kita tengok contoh macam tadi Cikgu Syafi, maknanya kita tengok dalam bidang akademik pun ada sebenarnya bidang muzik. Jadi macam saya yang ada pengalaman ialah bila saya dengan Exist. Jadi bila dah ada anak ni kan, saya macam rasa kalau macam anak saya nak ikut jejak saya, kalau ikut saya lah keinginan saya, kalau boleh saya nak dia teruskan boleh ikut jejak saya, tapi kalau boleh biar dia belajar dululah. Berpelajaran. Kalau dia minat muzik, apa kata kalau dia masuk dalam jurusan yang kena mengena dengan muzik, kalau betul-betul dia minat dalam bidang muzik lah. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang kita anak macam kita dulu pun mungkin mak bapak kita nak kita menjadi, tapi kita jadi macam kita tak tahu. Tapi harapan kita sebagai ibu bapa, kita nak macam itulah sebenarnya. Kalau anak-anak saya tempuh kepada education dulu, pelajaran dulu, lepas tu kalau dia nak menyanyi ke, itu semua terpulang kepada dia. Macam pengalaman saya lah. Memang macam kita sendiri pun kita pun tak suka dipaksa dan buat sesuatu dalam keterpaksaan tapi kadang-kadang tak memaksa tak menjadi juga. Betul. Kadang-kadang benda-benda macam itu kita kena baca juga kan. Tapi benda macam itulah memang sangat-sangat memerlukan sokongan sebenarnya, sokongan, dorongan kedua ibu bapa untuk peringkat awal itulah, untuk membawa kita ke arah yang lebih baik lah sebenarnya. Tak kisahlah kau jadi nyanyi ke, jadi doktor ke, jadi polis ke, apa semua janji senang cerita sebagai ibu bapa mesti nak jadi anak dia sebagai anak yang berguna lah. Betul. Yang baik lah kan. Kalau langkah kita pun kita nak jadikan, kadang biarlah dia tak lalui apa yang kita lalui susah-susah banyak yang senang kan. Kita bapak-bapak juga. Tak mudah apa-apa. Nak bapak-bapak ya. Okeylah, kalau nak cerita daripada segi bermulanya karier daripada usia muda, macam mana Lan dengan Izzat nak handle pressure yang ada? Sebab mental state mengikut umur kanak-kanak belasan tahun tu lebih fragile daripada kita yang sekarang ni, yang mungkin sekarang handle senang je kan. Masa itu macam mana? Kalau ikutkan di usia muda tu tak mustahil kita tak tersilap langkah. Ada je kadang-kadang kan. Cuma bergantung pada situasi, bergantung pada keadaan kita lah yang apa orang cakap pandai-pandai kau handle benda ni kan. Tapi tu macam saya cakap lah, dorongan tu sangat penting sebenarnya. Kalau kita terlepas daripada pengawasan yang sepatutnya pada usia tersebut, kemungkinan kita akan terjerumus ke suatu jalan yang kurang baik lah. Itu dasar pengalaman saya, betul. Saya akui memang benda ni ialah dalam ikut peredaran hidup kita. Bila ada zaman mana kita ni kadang-kadang kita pun sebagai manusia biasa kita melakukan kesilapan. Salah tu apa? Okey, jadi macam saya pernah juga melalui zaman yang mana saya rasa ada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi sebagai seorang anak seni, saya rasa kemungkinan saya boleh jadikan juga kisah-kisah saya sebagai satu inspirasi untuk mereka di luar sana yang mana yang minat dalam bidang ni, tak suka kerja dalam bidang ni, maknanya bukan satu perkara yang mudah. Banyak perkara yang perlu kita lalui, kita harus ada jati diri. Dan yang penting macam Lan cakap, sokongan daripada orang keluarga itu sebenarnya yang paling penting. Bila ada sokongan, bila ada apa-apa pun, kalau sokongan keluarga itu penting, kita kembali kepada
keluarga dan basic kita insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Lan dan juga Izzat kerana mengkongsikan pengalaman mereka dan juga nasihat-nasihat yang berguna kepada anda di luar sana yang ingin meneruskan impian ataupun niat anda dalam menceburi apa saja bidang yang anda inginkan. Bukan saja dalam muzik, anything. Kita akan dengarkan sikit persembahan daripada Izzat. Tapi sebelum itu kita ada satu trivia kepada anda semua yang berada di rumah. Dia bukan trivia, dia adalah satu macam pertandingan. Liners lah. Kita nak bacakan yang daripada UDA Holdings Berhad membuka tirai sambutan Jubli Emas dengan menganjurkan pertandingan mencipta logo ulang tahun UDA ke-50. Penyertaan dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan pertandingan bermula 10 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Jadi siapa yang nak tahu boleh ke Facebook UDA Holdings dan IG UDA Official untuk maklumat lanjut. Okey guys, ini peluang untuk korang dapat rezeki masuklah pertandingan ini. Jom sekarang ni kita nak dengarkan persembahan daripada Izzat Lazim dengan lagu terbaru Leka. Bagaikan air curahan dunia, lemaskan diri tanpa ku sadari, tak ku hargai segala
satu hari ini kita akan berbincang macam-macam tentang muzik lah, dengan vokal. Tadi kita banyak dengar tentang latar belakang, bagaimana perjalanan orang seni dan sebagainya. Tapi kita tertarik juga sebenarnya, adakah kita ada jabatan ataupun adakah kita ada satu organisasi yang sebenarnya memantau ataupun ada terlibat juga dalam muzik ni? Mestilah ada, guys. Come on lah kan. Jadi bersama dengan saya iaitu Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia yang berusaha Encik Syahrul Sadri Alwi. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Sihat, Encik? Sihat. Oh, ini kita bersama pada hari ini. Tadi pun Encik daripada tengok dan kita macam mana kan. Diorang ni macam-macam kan. Ya, betul. Tapi saya tertarik, ada tak sebenarnya Jabatan Standard Malaysia ni ada terlibat dengan seni dan budaya? Ada? Sebenarnya ada, Anwar. Apabila kita bercakap soal seni dan budaya, Jabatan Standard ada membangunkan beberapa standard yang berkaitan dengan yang utama saya rasa standard mengenai songket, ya. Standard mengenai songket dan juga standard mengenai batik Malaysia. Kerana apabila kita cakap pasal standard, ia sebenarnya membicarakan mengenai kualiti produk satu berkenaan. Kita perlukan kualiti songket yang baik, yang bermutu tinggi, ya. Jadi sebenarnya ada. Kita juga boleh membangunkan apa-apa standard di masa depan yang berkaitan dengan seni dan budaya. Misalnya kita melihat pagi tadi Anson Stompers, peralatan diorang dengan peralatan yang boleh kita semula, ya, menggunakan tung drum dan sebagainya. Sekiranya kita inginkan satu persembahan yang menggunakan bahan-bahan berkenaan, kita boleh adakan standard tersebut, ya. Kita akan adakan satu mesyuarat jawatankuasa bagi membincangkan apakah kualiti bahan-bahan berkenaan yang sesuai untuk dibuat sebagai muzik. Jadi bila tertarik juga dengan Encik Syahrul, bagaimana macam barang ini pun boleh jadikan satu perkara untuk kita buat pemantauan dan piawaian kan. Jadi macam mana sebenarnya, apakah peranan Standards Malaysia sebenarnya? Peranan standard Malaysia sebenarnya membangunkan standard negara. Okey. Dalam apa-apa bidang atau sektor yang diperlukan, ya. Kita ada 26 sektor, termasuklah yang kita sebutkan tadi, songket dan batik, itu sektor budaya, ya. Dan juga saya tertarik dengan Stompers tadi. Ini konsep trash to cash, ya. Kita jadi barang-barang buangan kita boleh hidupkan semula, gunakan semula untuk jadi cash untuk diniagakan atau dipersembahkan digunakan untuk diorang betul. Jadi maksudnya kita standard akan di satu badan yang besar. Jadi kalau saat ini kalau ada apa-apa macam ISO ke ataupun semua tu, memang Jabatan Standard Malaysia dialah ya betul, Anwar. Kita telah membangunkan setakat ini hampir 5,000 standard Malaysia. Wow. Ya. Seperti yang Anwar sebutkan tadi, kita adalah ahli kepada ISO, iaitu Badan Standardisasi Antarabangsa. Yang pada 14 hari bulan ini seluruh badan standard sedunia akan menyambut Hari Standard Sedunia. Ya. Hari Standard Sedunia yang temanya pada kali ini Protecting the Planet with Standards. Ya. Amat sesuai. Saya sebutkan juga kes Stompers ni, mereka menggunakan bahan buangan. Adalah satu cara untuk menggunakan semula, mengkita semula bahan buangan. Satu cara bagaimana kita memelihara dan menjaga alam sekitar kita. I see. Ya? Cik Syahrul, tiba-tiba tertanya, kadang-kadang biasa kalau bab ISO ni kita kadang barang elektrik. Kadang barang-barang yang kita guna macam kerusi ke, mesin ke dan sebagainya. Betul. Tapi macam mana, kenapa Standard Malaysia mengambil inisiatif untuk terlibat dengan yang protecting the planet sebagainya? Setiap tahun badan ISO antarabangsa tersebut akan memikirkan apa tema yang sesuai untuk tahun berkenaan. Pada tahun ini dirasakan tema yang sesuai adalah untuk memelihara bumi yang kita duduki, yang kita diami ini, ya. Jadi memandangkan pelbagai masalah, terutamanya penurunan peningkatan suhu dan sebagainya, climate change, cuaca yang bertukar-tukar. Di samping pandemik COVID yang kita hadapi sekarang ini, saya rasa adalah perlu untuk standard memainkan peranannya
di dalam memelihara dan menjaga bumi tempat yang kita diami ini. Ya, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan yang menonton, kita nak maklumkan Standard Malaysia menyambut ulang tahun ke-24 pada 28 Ogos yang lalu. 24 tahun menjaga bagaimana nak tumbuhkan 5,000 standard betul. bukan senang nak dapatkan accreditation sebagai itu. Betul. Dan kita dapat tahu kita pun akan menyambut Hari Standard Sedunia dan inilah dia Protecting the Planet with Standards. Wow. Dan adakah kita ada aktiviti yang akan berlangsung pada hari tersebut? Sebenarnya kita ada beberapa aktiviti. Salah satu daripada aktiviti yang saya akan masukkan adalah mengenai satu program dinamakan ESCAPE, ESCAPE, ya, Standards Compliance Stewardship Program for Enterprises. Di mana program ini kita menggalakkan SME terutamanya untuk mematuhi standard-standard yang berkaitan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi ataupun peranan SME berkenaan, ya. Satu contoh adalah kita memperkenalkan standard yang berkaitan dengan pengurusan jalan raya, ya, Road Safety Management System. Standard ini digunakan biasanya oleh industri pengangkutan, taksi, kenderaan, sebab amat penting standard ini diterapkan kepada industri ini kerana saya rasa seperti semua maklum, kemalangan banyak berlaku. Setiap tahun saya ingat berjuta ringgit dibazirkan bagi akibat kemalangan di jalan raya. So itulah dia. Ya, standard ini perlu diberi peranan juga dalam setiap aspek lah sebenarnya. Betul, keselamatan, peralatan. Betul, alam sekitar dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang kita boleh kongsikan tentang Jabatan Standards Malaysia ni. Yang satu perkara yang untuk engineering atau boleh kita tahu. Jadi saya mungkin kita akan siapa nak tahu lebih lanjut bolehlah rujuk pada Jabatan Standards Malaysia. Jadi terima kasih kepada Encik Syahrul sudi bersama kami pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan untuk bersama dengan seorang gadis. Dia main drum kot. Kita tengok mungkin ada piawai yang itu standard macam mana standard dia main drum tu. Nur Amira Shahira.
Siapa kata wanita tak boleh main drum? Orang kampung cik ni. Mai daripada Penang. Tak kata orang kampung belah mana? Cik Bagan Jemai. Apa dia? Bagan Jemai. Bagan Jerman. Ha. Oh, ya ke? Tak tahu. Cik pun sama je. Island boy. Cik datang KL. KL. Ya. Orang Penang panggil KL. 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 Masya Allah. Okey, kepada mereka yang mungkin tidak mengenali Amira ni, dia merupakan seorang artis YouTube yang terkenal sebab dia punya followers nak dekat 3 juta weh. Yes. Dan sebenarnya katakan Amira ni dah lama dah sebenarnya main drum ni. Daripada kecil, umur berapa dulu start tu? Start umur 8 tahun. 8 tahun guys. 8 tahun bukan biasa-biasa ke tu kan. 8 tahun dah rancak macam ni lagi. Dan kalau ikutkan kan daripada 8 tahun ni, adakah datangnya minat ataupun ayah dengan mak yang push Amira untuk main muzik ni? Okey, mama dengan abah dia pun jenis tak push. Mama dengan abah ni dia pun jenis macam kalau tengok okey boleh buat. Macam tu. Ke arah kebaikan lah. Tapi macam mana boleh dia orang nampak Amira boleh start main drum? Okey, nampak dia ketuk-ketuk tong-tong tiba-tiba. tak ada. Habis dah payung mak cik. Dia katuk-katuk. Tak ada Dia cerita dulu ni. Apa dia Mira dulu memang Mira suka main game. Tak budak-budak. Main game Micro Genius semua kan? Bukan. Game dia game. Bukan. Jangan tradisional. Dia macam ni, Mira main dekat komputer. Mira buka game drum online. Lepas tu Mira main. Mira timbul rasa nak main real punya. Nampak sampai sengit dah sini. Tu pasal kuat sangat pukul tu. So ini adalah video Amira berumur 11 tahun Ya, betul. Yang dahsyat. Weh, awak teruk ya. Tapi sebab satu perkara yang Amira ni bukannya main duduk-duduk di rumah saja. Sebab apa Amira pun memang pergi keluar international kan, sampai keluar negara pun membuat persembahan, masuk pertandingan. Jadi ini satu usaha yang satu perjalanan anak gadis ini yang sangat muda oleh berbakat ini bukan disimpan di Malaysia, dibawa keluar negara kan. Alhamdulillah. Jadi Mira cuba bercerita sikit pengalaman macam mana perjalanan yang sebenarnya bila dah bawa keluar negara, duduk sini, macam mana Mira boleh tangani the pressure tu? Adakah belajar okey ke? Macam mana? Okey, nak kata pressure tu boleh kata ada jugalah tekanan tu. Tambah-tambah lah ni Mira tengah trial SPM. Gila cik, tak tahu nak kata apa. Memang dia apa dia orang kata atok masa tu kena elok lah. Sebab Mira kena bahagi masa okey. Tak boleh jawab SPM nanti kerjaya tertinggal pula. Dah buat kerjaya, pelajaran pula tertinggal. So dia kena pandai atok. Sama-sama. Dia kena ketuk SPM, dia kena ketuk drum juga. Betul. Cuma kadang-kadang kita nak memilih instrumen yang kita nak. Tapi ramai yang memilih gitar. Kenapa Amira memilih drum? Macam mana pilih drum? Tiba-tiba drum online. Kenapa tak piano online? Kan sweet sikit betul lah kan? Okey, sweet. Awak drum tak sweet ke? Drum macam kasar lah nampak. Tak. Ini cool sebenarnya. Okey, sebenarnya macam ni. Puncanya Mira pilih drum ni sebab drum dia adalah salah satu alat muzik yang sangat rare dan dia merupakan nadi dalam sebuah muzik. So, kalau kata macam Mira main drum ni, memang dia menimbulkan suasana macam happening, fun, rancak. So bila Mira Mira pilih piano ke gitar, dia nampak macam kurang ramai ekspresi dah. Dah ramai dah buat. Tapi Mira pun bukan kata tak minat-minat, cuma tak tahulah, tak tergerak hati nak try. Cuma Mira ada try menyanyi sikit, main ukulele, macam tu lah. Tapi itulah memang benda tu penting juga kan. Kita pun nak tuju pada satu-satu, kita pun try lah juga kan. So nanti sebenarnya apa sebenarnya nak tanya? Target Mira untuk main drum ni sampai bila? Okey. Apa lagi yang perancangan Mira lepas ni? Nak pergi pertandingan di luar negara lagi, apa lagi? Okey, sebenarnya macam ni. Target Mira memang Mira akan teruskan. Macam banyak orang kata kat Mira, Mira ni umur 18 nanti, dia dah mula buat vlog lah, buat ni. Dah. Mira takkan tinggal drum Mira sebab Mira main mula daripada drum. Betul? Betul. So, orang kata apa, buat yang mana orang suka. Macam fan Mira, tengok Mira banyak buat vlog, banyak buat live chat, depa akan cari drum juga. So Mira takkan tinggal sampai ke tua lah. Betul. Gitu. Sebab drum ni adalah satu benda yang semua orang boleh relate dengan diri diorang. Sebab kita ada ramai drama dalam dunia ni. Dan bila kita nampak seorang gadis cilik muda yang sentiasa senyum bila bermain drum tu, mesti orang lagi suka nak tengok kan. Jadi daripada segi skill Mira nak tanya sebab dulu abang lah kan, abang dia tengok satu movie ni nama dia Whiplash.
Aha, So dia Whiplash, dia ada belajar tentang drum. Ah. So macam Mira, berapa laju Mira punya speed? Berapa laju punya speed macam sama. Okey tak. Sebenarnya Mira tengah belajar untuk main swivel. Dia Okey. sebenarnya dekat dalam drum ni dia banyak teknik tau. Betul, Okey. Dia bukan mohong dak, dia tak mohong. Cuma dia tak ada kami teknik tahu. Okey, dia. Mira Yang sambil tu sebut lah. satu teknik, Mira main boleh? Okey, Mira try teknik triplet. Ini triplet. Alright. Triplet. Tengok orang ni. Oi. Pedek tak nampak tak apa. Bunyi lah. Bunyi. Kita nak dengar bunyi je. Okey. Wow. Kenapa dinamakan triplet? Okey, dengar nama pedek dia bunyi sini. Sangkut. Sangkut, nampak Tak. sekali. Dia menggunakan dua kaki. Nak habaq tak tahu tapi dia memang dengar rentak dia. bunyi double lah, bunyi double. Bunyi macam triple kot. Berit. Macam tu betul. lebih kurang ah. Okey, yang skill dalam whiplash tu yang itu apa? Oh, yang tu dia teknik jazz. Jazz. Mira boleh? Duk belajar. Duk belajar Alah lagi. ni abang bukan bagi soalan Mira. Kata nak belajar drum. Macam Nak ni. belajar lah gila. ni. Okey, tadi triplet. Okey, sekarang yang senang untuk kira Oh, yang abang yang tak senang. pandai main drum yang boleh praktis dekat rumah. Abang boleh praktis kat rumah. Boleh. Okey, Kita tengok. apa nama skill dia? Skill dia joget. Oh, one stick ni jatuh dah. Joget. Dia teknik joget. Okey. Paling senang lah. Paling senang joget. Joget. Alright. Guys. Okey, ready. Alright. Itu memang terasa nak joget jugalah. Wow. Betul lah. Okay, tapi ni nampaklah memang Mira bila dalam membuat permainan drum ini penuh dengan ilmu sebenarnya. Itu yang kita nak. Kita suka tu sebab bila kita nak masuk pada sesuatu, kita perlu dah dengan ilmu juga. Betul. Kan? So kita harapnya sebab saya suka bila saya tengok YouTube Mira. Mira pun bila keluar negara cuba berbahasa Inggeris kan. Walaupun berusaha tu itu yang nampakkan kita ada kesungguhan juga kan. Betul. Ini kita harap semua macam ni. Betul Abang Izan? Kita sungguh-sungguh semua dalam Betul. Okey, sekarang ni tanya Mira tentang drum. Okey, yang set sekarang ni adakah ini sebab kita ada 5 piece kan? So ini adalah 6 piece. 6 piece. So adakah ini set kemuncak bagi seorang drummer ataupun sebenarnya ada lebih complicated daripada apa yang Mira sekarang main? Ada lagi Mahadewa punya dahsyat punya ada. Dia macam ni macam Mira duk main nampak dalam video tu. Yang tu 5 pieces tu. 5 pieces. Yes, itu yang biasa kan? Yang Five biasa, pieces. yang beginner punya lah. Ini kat mana? Ini kat mana? Yang ni masa Mira show dekat YouTube. YouTube Awards. YouTube Award. YouTube Yes. Award. Dia mendapat sebuah plug gold ya. Ya. Terbaik. Okey, sambung. Okey, sambung. Dia ada lagi di atas kepala, belakang semua pusing. Ada banyak. Banyak. Kira yang ni kira lebih orang kata dia naik satu takut sikit lah daripada yang 5 pieces tu. Jadi ada orang kata kelebihan ke ataupun just for show? Kalau dia ikut atas drama lah. Kalau kata drum tu banyak sangat pieces dia teratung sampai simbol atas kepala apa semua. Kira dia akan main lagi gila. Dia kata. Tapi dia macam function lah juga. function lah juga. Kalau macam dia nak main basic-basic, kadang drum tu hebat, dia main biasa je. Selalunya macam tu lah. Tapi kalau drama ni selagi apa ada depan mata dia hantam. Dia gitu. Betul lah. Maknanya drum Ya. set ini Tu adalah dia. ikut performance yang akan drama tu mainkan. Ikut lagu dia jugalah. Terima kasih lah Mira. Terima kasih kepada Siapa Mira. yang tahu perkembangan Mira, kita kongsikan Instagram. Oh, Instagram. Okey, Instagram Mira Amira Drama. Tapi carefully. Sebab banyak sangat fake account Cik Raisau. Fake account. Fake account. Ya, mereka buat kadang tahu Biasalah lah. orang famous. Yang famous Orang tahu nak mana. Orang act. YouTuber je. 3 juta orang act kot. So ini adalah IG Amira. Ya. Nampak semua muka kecil. Tak nak buat apa. Wow, tak nampak rockers. Nampak Ayu di dalam gambar. Dia lain karakter. Yeah, okey Mira, sebelum tu dia ada satu request daripada kita punya producer, skill jari Mira. Okey, apa yang Pusing-pusing. kan selalu kan tak pusing. Ya, Okey, boleh betul. tunjuk skill Pusing-pusing tu. kayu tu. Selain ni- daripada pusing, apa lagi Mira boleh buat? Selain daripada pusing, hutang. Putang. Sama lah Pala pusing. nanti kan? Dah, okey. Lah ni nak tengok macam mana Mira pusing lah. Sambil main drum. Sambil main drum lah. Sambil main drum. Okey, Mira try. Okey guys.
bakatnya dan skill dia. So kepada siapa yang ingin add Mira sebagai friend, bolehlah add. Nak ajak jadi cikgu, bayar saja, nanti insya-Allah dia akan ajak. Kelas pun nanti cik buka. Ya. Terima kasih Mira. Okay, terima kasih, Berehat terima kasih. seketika, kembali lepas ini dengan Borak Kopitiam. Nak pucat, Okey, balon. Nak pucat. Wow, what a day. What a day. Ini episod yang paling entertaining sekali sebab hari ini kita kumpulkan segala jenis orang-orang yang pakar dalam muzik, daripada vokal, daripada instrumen dan macam-macam lagi. Dan kita pun nak kongsikan juga tentang Immortal Song juga. Immortal Song ni yang kita tahu pada final episod 7 dengan bersama dengan Fauzia Latif. Kita nak sini episod akhir ini menarik sebab persembahan daripada Khai Bahar, Syamil, Ernie Zakri, Azrin, Adira dan Leila Sanya yang menendangkan lagu Fauzia Latif. Jadi siapa yang akan berjaya kali ini? Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Jadi kita kena saksikan pada hari ini 9 malam di TV3 dan boleh juga saksikan di YouTube atau undian serta info lanjut di layarilah www.extra.com.my/immortalsongmy. Ya, juga dapatkan diskaun 10% untuk produk Farm Fresh setiap Ahad bermula 9 hingga 11.59 malam. Jadi kepada mereka yang meminati Immortal Song, jangan lupa untuk menyaksikan mereka. Dan kali ini kita bersama dengan tetamu kita, Encik Mio Sharifuddin, selaku pengarah College Community Teluk Intan. Okey, Encik Mio, apa khabar? Nak tanya sikitlah daripada Anson Stompers ni, macam mana boleh tertubuhnya ialah mereka yang bermain instrumen ni? Sebab kita faham bila kita berada dalam satu institut, dia mungkin nak lebih proper instrumen yang betul-betul. Tapi ini adalah lebih kepada kita semula. Boleh Cik Mio terangkan? Dia pada tahun 2015, kami seluruh College Community di Malaysia diarahkan untuk menubuhkan satu pasukan. Masa itu kita panggil RNB. R&B, Red and Blue macam tu. Okay. Oh, saya ingat R&B yang muzik putih tu. Kemudian dari situlah wujudnya. Kemudian daripada situ kita ada pertandingan antara college community apa semua. Jadi kita pilih antara pasukan terbaik ya. Jadi apa tu, Anson Stompers ni antara yang terbaik lah. Oh, so diorang ni semua belajar muzik ke? Dia orang ni semua bukan pelajar-pelajar muzik. Dia orang ni tak ada background muzik. Dia orang ni macam di College Community Teluk Intan ni CJ animasi 3D dengan CJ penyelidik dapat winner. Tapi apa tu, bagi mengisi masa lapang dia orang, nak bagi dia orang enjoy belajar apa semua, hilangkan stres. Betul. Ada aktiviti. Ada aktiviti beginilah. Yang maknanya aktiviti yang positif lah. Okey, jadi Cik Mio tadi benda aktiviti ni diperkenalkan oleh badan kerajaan juga. Jadi daripada segi pemilihan instrumen yang akan dimasukkan ke dalam Anson Stompers ni, pada awal-awal tu adakah memang terus terfikir untuk memakai tong drum ataupun benda-benda percussion, ataupun sebenarnya ada banyak lagi eksperimental yang telah dilakukan dan akhirnya barulah terjadi? Dia ada bermacam-macam alat. Ada yang kalau memula dulu ada kuali, ada gelas, ada cawan apa semualah. Tapi memang fokus untuk drum lah. Untuk percussion. Untuk percussion lah. Jadi dari semasa ke semasa dia upgrade. Jadi maknanya ada orang kata penambahbaikan. Jadi terhasil lah alat-alat macam kita tengok, pipe ada, tong baldi ada, apa tu, semua bahan-bahan yang kita semula. Dan mereka sendirilah yang menghiaskan. Ini atas kreativiti lah, atas kreativiti dia orang. Dan kita test tengok bunyi dia boleh masuk, tak boleh masuk, rhythm dia apa semua kan. Dan Cik Mio nak tahu siapa yang mengajar mereka untuk mengendalikan permainan. Jadi yang mengajar permainan ni biasanya apa tu, pensyarah-pensyarah lah. Pensyarah apa tu, kemudian kaki tangan. Sebab dia College Community dan Politeknik ni dia ada College Community ada 104 dan Politeknik ada 36 di Malaysia ni. Kita ada masing-masing kreativiti masing-masing untuk mewujudkan tu.
Jadi itulah kalau maknanya di kesempatan ini juga saya nak maklumkan yang mana yang di luar sana yang berminat untuk join macam-macam aktiviti macam ni. Betul. Yes. Boleh apa tu bersama-sama kita ke College Community ataupun Politeknik menerusi website kita. Kalau tak mohon menerusi website kita apa tu ambilan mypolicc.edu.my ataupun terus dial 0388883837. Mana sebab kita punya pengambilan kita buka sampai bulan 12. Betul. Jadi bagi saya ini adalah satu kurikulum yang sangat penting sebab selain daripada kita stres daripada kita belajar sentiasa, so ini adalah aktiviti yang boleh mengisi ruang kekosongan. Dan saya ada lagi satu soalan dan mungkin ini adalah satu soalan yang tak tahulah bagi saya saya nak tahu peralatan yang di hujung sana yang ada gadis-gadis main tu. So kalau jom kita pergi sana sebab saya nak tanya tentang orang kata apa ayat teknikal tu sebenarnya. Tapi okey, kalau kita lihat di bawah ni, dia ada gelung-gelung. Jadi gelung-gelung ni menghasilkan bunyi-bunyi yang tertentu. So, macam mana R&D benda ni? Sebab kalau kita tengok gelung-gelung ni, kalau kamera boleh fokus, dia ada macam complicated sikit. Dia punya bawah dia tu. Ya, ini sebenarnya apa tu kita kata Anson Stompers punya killer lah. Ini killer dia. Oh, sebab ni. Tekong ni. Sebab nak bangunkan ni, kita melalui banyak fasa. Daripada pipe yang kecil sampailah sekarang ni kita ada 3 set ni. Yang ini kita based on kepada organ piano punya key. Dan telah dibangunkan oleh Puan Dani sendiri. Ni salah seorang. Boleh apa tu demo sikit? Demo sikit. Saya nak tengok. Jadi peralatan yang digunakan untuk mengetuk adalah slipper Jepun. Slipper Jepun. Yes. Slipper. Wow, dahsyat. Okey, jom kita bersaksikan sikit persembahan. Sila. Oh, saya bagi ruang sikit. Terbang katanya. Okey, silakan puan. 3, 4. Jadi setiap ni ada bunyi lain-lain kan? Ini tiga bukan sama kan semua? Wah, jadi terima kasih kepada Cikgu Mio kerana sudi menghadiri sesi Borak Kopitiam pada pagi ini dan thank you Anson Stompers kerana menghiburkan kita dan terima kasih juga kepada semua tetamu-tetamu kita yang hadir pada hari ini. Kita melepas kerinduan bersama dengan Izzat Lazian dan juga Lan Solo dan Cikgu Syafi yang sudi bersama dengan kita dan yalah mana tahu yang nak belajar kan. Jadi sila-sila berjumpa dengan cikgu. Dan di sini saya ingin tinggalkan penonton-penonton Borak Kopitiam pada pagi Ahad ini bersama dengan Anson Stompers untuk menghiburkan dan menceriakan pagi anda dengan lagu mereka Gerhana. Jadi jumpa lagi kita minggu depan. Jangan lupa Borak Kopitiam Sabtu dan Ahad. Anson Stompers. Peace. Hit it. Out.